Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada minggu ini giliran Muallimah Manurmala yang akan menyampaikan tazkirah. Tajuk tazkirah Muallimah pada minggu ini bertajuk bagaimana cara untuk bangkit daripada kegagalan. Adakah antum pernah mengalami kegagalan dalam hidup? Sebagai contoh, gagal dalam peperiksaan. Bagaimanakah cara untuk bangkit daripada kegagalan tersebut? Jom tonton tazkirah Muallimah. Terdapat beberapa cara yang boleh kita ambil untuk mengatasi kesedihan tersebut. Antaranya ialah menangis. Menangis bukan bererti bahawa kita lemah. Jangan pernah untuk berasa takut untuk meluahkan perasaan sendiri. Berasa sedih dengan kegagalan itu sememangnya suatu hal yang normal. Di samping itu, menangis seketika sebenarnya adalah salah satu cara yang bukan sahaja menenangkan tetapi juga menyihatkan. Menurut fakta tentang menangis, air mata yang terhasil dapat mengelakkan daripada kornea menjadi kering. Malah, air mata mempunyai antibakteria. Walaupun sudah menangis setelah gagal, tidak perlu dipanjangkan kesedihan tersebut. Kawal emosi sewaktu menghadapi kegagalan adalah sangat penting. Yang kedua ialah berdoa dan ceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang mungkin apabila kita bercerita tentang kegagalan kita kepada orang lain, kita akan berasa lega. Namun, ia tidak memberikan apa yang kita mahu. Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui segala-galanya. Maka ceritakanlah kepadanya terlebih dahulu. Pada saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar rindu untuk kita mengadu, menangis mahupun bersujud kepadanya. Walaupun kita tidak dapat melihatnya, kita tetap akan merasakan ketenangan yang dikurniakan setelah kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya ialah meminta bantuan daripada guru atau rakan sekiranya tidak memahami sesuatu topik dalam setiap subjek. Sekiranya pada saat mengalami kegagalan dalam pelajaran, jangan pernah segan untuk meminta pertolongan orang lain. Guru-guru, rakan-rakan mahupun adik-beradik pasti akan menghulurkan bantuan kepada kita. Dalam proses meminta pertolongan orang lain, kita boleh bertanya tentang pendapat mereka. Sebagai contoh, idea mengenai apa-apa yang perlu kita perbaiki untuk memperoleh sesuatu kejayaan kerana tidak semua perkara yang kita sedari tetapi orang lain nampak dan sedar. Selain itu, dalam agama Islam juga telah disyariatkan untuk saling membantu. Maka tidak perlu berasa gundah mahupun malu untuk meminta pertolongan. Cara yang keempat ialah belajar daripada kesilapan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai seorang hamba pasti melakukan kesilapan dengan sifat manusia yang serba kekurangan. Dan lebih baik juga untuk kita memikirkan bagaimana untuk belajar daripada kesilapan. Setiap kegagalan pasti hadir dengan pengajaran. Jangan pula meremehkan kesilapan kerana mungkin kita akan mengulang kesilapan yang sama. Oleh itu, jika kita belajar daripada kesilapan dengan teknik yang betul, pasti kita dapat meningkatkan kemajuan diri. Kita sepatutnya memahami sebab kegagalan itu berlaku di samping cuba untuk mengelakkan diri daripada kesilapan yang sama. Cara yang kelima ialah baca kata-kata hikmah beberapa kali.
Diri kita semestinya memerlukan kata-kata hikmah sebagai pembakar semangat. Di samping itu, motivasi diri amat penting dalam kehidupan kita. Disebabkan itu, kata-kata hikmah sangat diperlukan untuk memajukan diri. Jadi, salah satu cara untuk meningkatkan semangat agar terus berusaha adalah dengan membaca. Kita boleh mendapatkan banyak kata-kata hikmah menerusi internet dalam era teknologi ini. Percayalah, dengan kebaikan dan kuasa apabila membaca kata-kata hikmah, kuasa itu dapat dirasai ketika kita membaca kata-kata itu beberapa kali dan berfikir setelah membacanya. Cara yang keenam ialah luangkan masa untuk diri sendiri. Setiap orang tentu mahukan masa untuk diri sendiri. Bagi mempercepatkan untuk bangun daripada kejatuhan ialah luangkan masa untuk diri anda. Kita boleh mengambil masa untuk melakukan apa-apa yang kita suka. Sebagai contoh, cari bahan bacaan untuk dibaca ataupun berkebun. Sekiranya kita ada wang yang lebih dalam simpanan, kita boleh menggunakannya untuk hidup lebih sihat ataupun pergi melancong. Selain dapat menenangkan fikiran dan membahagiakan, kita mungkin dapat meneroka bakat yang terpendam. Yang terakhir ialah teruskan berusaha dan jangan sesekali berputus asa. Tiada jalan pintas untuk menaiki tangga kejayaan dengan mudah. Usaha yang berkekalan amat diperlukan bagi menjamin kejayaan. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil, maka janganlah sesekali kita berputus asa. Kita sebagai insan yang sentiasa memburu kejayaan, mestilah yakin dengan apa-apa yang telah kita lakukan. Yang seterusnya ialah kuis. Kuis pada minggu ini ada 2 soalan yang perlu antum jawab. Soalan yang pertama, apakah kegagalan yang paling memberikan kesan dalam hidup antum? Soalan yang kedua, bagaimanakah cara antum bangkit semula daripada kegagalan tersebut? Antum diminta untuk menghantar jawapan tersebut kepada muallimah menerusi WhatsApp ataupun Telegram. Nombor telefon muallimah 017 95 66 349. Terima kasih muallimah ucapkan kerana menonton tazkirah sehingga selesai.